Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okey, teruskan mitosis bab 5 sains tingkatan 4 bersama saya Cikgu Tuti. First, maksudnya nyatakan maksud mitosis. Okey, mitosis dalam kehidupan. Apa maksud mitosis? Mitosis ialah proses pembahagian sel. Maksudnya dekat sini adalah proses pembahagian sel. Keywords dia adalah pembahagian. Sel yang membentuk, bila dia bahagi satu sel tu, okey, dia akan bentuk kepada dua sel anak. Okey, dua sel anak ni adalah sama. Okey. Sama dan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama. Okay, mengandungi bilangan kromosom yang sama dan genetik yang sama. Jadi saya ulang balik. Okey, saya ulang balik adalah pembahagian sel. Okey, mitosis adalah keywordnya adalah pembahagian sel yang membahagikan kepada dua sel anak. Okey, dua sel anak tu pula sama dari segi genetik. Okey, sama dari segi genetik. Okay, tempat berlakunya mitosis yang pertama adalah di dalam sel soma. Sel soma ni bermaksud, sel soma ni bermaksud sel badan. Okay, berapa kromosom pada badan manusia? Okay, ada 46 kromosom. Okay, 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Kita boleh panggil, kita boleh tulis sama ada 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Okay, ia terdiri daripada 23 kromosom. Okay, 46 ni maksudnya 23 pasang kromosom kan? Okay, jadi ia terdiri daripada 44 autosom, kromosom autosom. Okay, maksudnya 22 pasang. Okay, dan juga sepasang. Okay, dan juga dua kromosom seks. Okay, dua kromosom seks. Okay, kromosom seks. Okay, seks. Kromosom seks ni maksudnya X, Y ataupun X. XY adalah lelaki, X adalah perempuan. Jadi 44, 45, 46. Okey, untuk tumbuhan pula, mitosis ni berlaku di hujung pucuk. Okey, hujung pucuk ni akan membesar. Okey, dan menjadi daun. Manakala hujung akar juga membesar menjadi akar yang besar. Ini adalah tempat berlakunya mitosis pada sel soma manusia. Okey, jawapannya sel soma manusia. Kemudian di tumbuhan ada dua tempat, iaitu di hujung pucuk dan juga hujung akar. Okey, kepentingan mitosis. Selalunya soalan akan tanya wajarkan kepentingan mitosis dalam kehidupan. Okey, kepentingan mitosis. Okey, kepentingan mitosis yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Okey, bayi. Okey, maksudnya untuk proses pertumbuhan bayi hinggalah dewasa disebabkan oleh perubahan saiz. Bayi kan kecil, manakala saiz orang dewasa adalah besar. Kenapa berubahnya saiz tersebut? Ini adalah disebabkan oleh satu proses yang dikenali sebagai proses mitosis. Selain itu, proses mitosis juga apabila kita luka, kita nampak tak di sini, kulit yang lama akan digantikan menjadi kulit yang baru. Proses menggantikan sel rosak itu adalah disebabkan oleh mitosis. Dan juga yang pentingnya, kita perlu pastikan bilangan kromosom pada sel anak, iaitu anak kita, dan juga sel induk adalah sama, iaitu 46 kromosom. 46 kromosom. Sel induk ni maksudnya bapa atau ibu. 46 kromosom. Manakala untuk pembiakan aseks ni adalah untuk seperti organisma unisel. Organisma unisel melakukan pembiakan aseks dalam kehidupan. Contohnya amoeba. Amoeba akan membahagikan dirinya kepada dua sel untuk mendapatkan anaknya, sel anak. Dan seterusnya adalah pembiakan vegetatif dalam tumbuhan. Jadi ada tiga kepentingan mitosis. Yang pertama, pertumbuhan. Kedua, menggantikan sel yang rosak. Itu adalah untuk penghasilan sel baru. Dan kemudian untuk memastikan bilangan kromosom pada sel anak dan juga sel induk adalah sama, iaitu 46 kromosom. Dan juga untuk pembiakan seks bagi tumbuhan, organisma unisels dan juga pembiakan vegetatif dalam tumbuhan. Bagaimanakah mitosis ini berlaku?
Okay, mitosis ini berlaku mengikut peringkat-peringkat. Ada berapa peringkat? Ada 4 peringkat. Yang pertama kita panggil profasa, kedua metafasa, ketiga anafasa dan yang keempat di sini adalah telofasa. Okay, mari kita lihat peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama dikenali sebagai profasa. Okay, apa yang berlaku pada peringkat yang pertama ni? Okay, lihat di dalam nukleus ini, lihat pada kromosom. Kromosom pada nukleus ni akan memendek dan juga menebal. Okay, dia pendek dan tebal. Selepas tu dia akan mengganda dua. Berlakulah proses replikasi. Okay, proses replikasi ni diganda dua, so dia akan jadi, dia dapat dua kromatid. Okay, daripada satu kromosom mendapat dua kromatid dan diikat oleh sentroma. Okay, di sinilah berlakunya proses profasa. Maksudnya profasa kita dapat dua kromatid yang diikat pada stroma. Okay, selepas kromatid tadi diikat oleh sentroma pada akhir profasa, berlakunya proses yang kedua dikenali sebagai metafasa. Okey, perhatikan pada nukleus tersebut. Okey, yang ni adalah kromatid yang diikat pada sentroma, dua kromatid yang diikat pada sentroma ataupun kita panggil kromosom. Kemudian kita nampak di sini ada gentian gelendung di sini. Nampak ni gentian gelendung ni. Okey, gentian gelendung ni akan menyusun kromosom-kromosom ni di bahagian tengah. Okey, bahagian tengah ni kita panggil dia adalah satah khatulistiwa. Okey, ini adalah satah khatulistiwa. Okay. Pada akhir metafasa ni, pada akhir metafasa apa yang berlaku? Sentroma dekat dalam nukleus ni akan mula membahagi. Okay, jadi kromosom ni akan terpisah menjadi dua. Okay, peringkat ketiga dikenali sebagai anafasa. Okay, kita perhatikan, ini adalah nukleus. Okay, pada peringkat metafasa tadi, kromatid. Okay, ini kromatid diikat oleh sentroma, disusun di gentian gelendung, di bahagian tengah yang dikenali sebagai satah khatulistiwa. So, apa yang akan jadi? Yang pada peringkat anafasa ni, gelendung ni, nampak ni gelendung ni, dia akan menarik kromatid ni. Ini satu kromatid, ni satu kromatid. So, dia akan tarik kromatid ni ke hujung. Dia akan tarik ke hujung satah. Jadi, sel ni akan berpisah. Kromatid ni akan berpisah ke hujung satah kiri dan kanan. Sentroma pun mula membahagi. Pada masa yang sama, sel mula membahagi. Jadi, kromatid ni berpisah. Jadi, clue untuk anafasanya adalah kromatidnya berpisah. Peringkat yang terakhir dikenali sebagai telofasa. Sitoplasma mula membahagi. Ini maksudnya, dekat dalam nukleus ni, sitoplasmanya mula membahagi. Nampak tak? Dia mula membahagi menjadi dua sel anak. Dua sel anak, sebab tu ada pencerutan di bahagian tengah. Tadi pada akhir ni kromatid tadi kan sudah bergerak di hujung. Kita nampak kromatid tadi dia dah bergerak kat hujung. Satu, ada 4 kan tadi. So yang ni yang pertama, yang ni yang kedua, yang ni yang ketiga, yang ni yang keempat. Dan kemudian yang ni pun sama, sebelah kutub ni, ini sebelah kutubnya. Dia bergerak. So, sel tadi, sitoplasma tadi membahagi. So, dia membahagi dapatlah dua sel anak. Dua sel anak.